Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, memudahkanlah kami dalam mendalami ilmu-Mu ya Allah. Kurniakanlah kefahaman, kurniakanlah ketenangan, kurniakanlah kelapangan jiwa dalam kami mendalami ilmu-Mu ya Allah. Dan kurniakanlah kekuatan dalam kami mengamalkan ilmu yang telah kami pelajari ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertamanya, marilah sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang indah dan barakah ini dapat kita bertemu seketika dalam program kuliah muslimat. Yang mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati, diampunkan dosa dan ditambahkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar akak-akak yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah. Ramai yang bercuti ke? Oh, baik. Ada program. Jadi insya-Allah akak-akak yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita Sabtu ini saya nak kongsikan satu hadis khas kepada akak-akak berkaitan satu golongan yang Nabi sebutkan, golongan yang tidak dapat menghidu wangian syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk dalam satu hadis khas sebab buku kitab hadis Imam Nawawi saya tertinggal. Jadi saya bawakan satu hadis khas untuk kita bincangkan pada pagi ini berkaitan golongan yang tidak dibenarkan ataupun diizinkan oleh Tuhan menghidu wangian daripada syurga. Kita hari ni kalau tak dapat bau, sakit hati. Kita pergi ke tempat durian, orang lain makan, kita makan tapi tak rasa ataupun tak bau, stres tu. Macam kita lah pergi ke Mekah, sampai Mekah tak dapat tengok Kaabah, kita rasa tak tenang. Member kita sebelum kita pergi ke Mekah macam-macam dia kata kepada kita, ni lihat hati-hati kamu tu banyak dosa, mengata orang, membawang sana, mengutuk sini. Kang esok pergi Mekah buat umrah tak nampak Kaabah, kita takut. Tengok-tengok bila sampai ke sana tak nampak sungguh Kaabah. Oh, takut kita. Rupanya bila tanya ustaz, makcik dah taubat, dah solat sunat, istighfar banyak-banyak sebelum sampai ke Mekah, sebelum sampai ke Madinah, tapi masih tak nampak Kaabah. Apa silap makcik? Memang silap lah makcik, ini Madinah bukan Mekah. Oh, patut tak nampak. Jadi kita kalau tak nampak Kaabah ataupun tak menghidu sesuatu di dunia, kita rasa takut. Sakit ke aku ni? Ada problem pinggang ke? Jadi ini wangian syurga yang perlu kita risaukan kalau tidak diizinkan oleh Allah untuk menghidu wangiannya. Nabi sebut dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, satu riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari dalam satu peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana peristiwa Nabi diperjalankan, Nabi dibawa jalan oleh Allah setelah melalui keadaan situasi yang sedih, meninggal bapa saudara yang disayangi, meninggal isteri yang tercinta,
Jadi cara Allah nak pujuk Nabi, Allah bawakan Nabi berjalan-jalan dalam satu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi sebut ketika mana peristiwa itu, udkhiltul jannata, aku telah memasuki syurga Allah. Allah bagi izin kepada Nabi masuk melihat syurga Allah. Fa idza fiha janabizu lu'lu'i wa idza turabuhal misku. Kata Nabi, aku melihat di dalamnya terdapat kubah daripada permata dan tanahnya daripada kasturi. Kubah daripada permata. Macam masjid kita tak ada permata. Ini kubah daripada permata dan tanahnya pula, kata Nabi, daripada kasturi. Maka bayangkanlah ibu-ibu, akak-akak, syurga ini, jangankan bunganya, tanah pun sudah wangi. Macam kita dekat dunia, kadang-kadang bunga saja, Masya Allah, wangi sungguh bunga yang kau tanam nak, tapi tanah busuk, tanah tak wangi. Di syurga bukan hanya bunga, tanah pun sudah wangi. Dengan izin Allah, kata ulama, angin syurga ini akan berhembus membawa wangian-wangian syurga ini dan akan sampai kepada orang yang terpilih di dunia lagi. Sebab itu kadang-kadang kata ulama, orang tertentu yang dipilih menjadi ahli syurga, dekat dunia dia dah boleh bau syurga dah. Cuma mungkin di kalangan kita yang Allah izinkan bau wangian syurga, tapi sebab kita tak sangka. Ingatkan Pontianak punya bau, kita balik kampung 1-2 pagi, jalan pula dekat Great tu, gelap, hutan penuh dengan hutan, gunung ganang, bukit bukau, gelap. On the way nak balik tu, suami kita terkentut, terbuang angin. Kita pun sedar. Biasalah orang perempuan, mula-mula cakap, bang jangan risau, balik Kelantan saya teman abang, daripada awal sampai ke hujung perjalanan saya teman abang 10 minit setengah jam lepas tu, abang hati-hati kan. Kita terlelap, tiba-tiba terjaga sebab terbau. Apa pula busuk ni? Rupanya suami kita terbuang angin, padan mekengkau. Orang kejut tak bangun-bangun, buang baru kau sedar. Kita pun, apalah abang ni, lain kali bagi tahulah dulu. Dulu mula-mula kahwin elok je abang, nak buang angin elok parking tepi jalan, turun kereta baru buang angin. Ini dah 30 tahun dibuang dalam kereta. Kan. Jadi kita pun buka tingkap, bila buka tingkap bau wangi. Kemudian tutup balik. Kenapa kau tutup? Tak adalah bang, wangi sangat. Takut hantu dah pula. Tiba-tiba Pontianak pula duduk tepi ni. Tu yang tutup tingkap tu. Busuk pun busuk lah bang. Padahal mungkin wangian yang kita cium itu, wangian yang kita hidup itu, mungkin wangian daripada syurga. Tapi sebab kita tak sangka, ini Pontianak gambarnya, maka kita pun takut. Sebab itu dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada hadis Bukhari, Imam Ibnu Hajar memetik kata-kata Ibnu Arabi, menyebut bau wangi syurga bukan didapati melalui panca indera biologi ataupun kebiasaan panca indera manusia, tetapi wangian itu hanya dapat dihidu oleh panca indera khas yang diciptakan oleh Allah. Hanya orang tertentu, orang yang terpilih, diizinkan oleh Allah untuk menghidu wangian daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta kepada Allah dengan cara bermunajat, beristighfar. Sebab bau syurga ni daripada jauh kita dah boleh bau. Daripada satu hadis menyebut ada jarak bau syurga yang boleh dihidu, mengikut hadis berbeza-beza. Ada yang hadis menyebut 40 tahun perjalanan, makna kata jauh dah boleh bau. Ada yang sebut 70 tahun perjalanan, ada yang sebut 500 tahun perjalanan, menunjukkan orang yang dapat bau ni tanda-tanda ahli syurga.
Jadi kalau kita sebelum ni, ustaz, saya masuk rumah sebelum ni wangi ustaz rumah saya, rupanya suami spray wangian, okey lah, yang penting bau juga. Tapi kalau kadang-kadang kita pergi ke, contoh duduk di Arafah, wukuf di Arafah dengan penuh manusia, berpeluh sana berpeluh sini, macam-macam bau, tiba-tiba hidung kita enak membau sesuatu wangian, itu mungkin wangian daripada syurga, menunjukkan kita tanda-tanda ahli syurga. Jadi orang yang dibenarkan Tuhan sudah pastilah orang yang dekat, banyak ibadat, jauh maksiat. Jadi kita doa kepada Allah. Apakah dalil yang menunjukkan memang ada manusia di dunia Allah bagi keizinan mencium bauan syurga? Dalam satu, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayfi aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin. Kami dapati, kata sahabat, pada badan arwah, iaitu Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ini seorang sahabat Nabi, merupakan pakcik saudara kepada Anas bin Malik. Dua-dua sahabat Nabi. Yang pertama Anas bin Malik, yang kedua Anas bin Nadar, merupakan pakcik kepada Anas bin Malik. Jadi ketika peperangan Uhud, Anas bin Nadar ini terlibat dengan peperangan Uhud. Kemudian ramai para sahabat ketika peperangan Uhud gugur syahid fi sabilillah. Dan antaranya Anas bin Nadar, pakcik kepada Anas bin Malik. Ketika itu ramai di kalangan sahabat yang gugur syahid, jasadnya tidak ditemui, antaranya Anas bin Nadar. Maka sahabat pun cari, Nabi suruh kumpul, cari, yang tak jumpa cari. Bila jumpa, menengok ke tubuh badan Anas bin Nadar, kata sahabat, kami dapati pada badan Anas bin Nadar ada 80 luka tikaman. Bukan jahitan, tikaman. Sama ada kena tikam dengan pedang, lembing atau anak panah, seolah-olah menjadi benteng ketika peperangan. Sahabat tengok, Masya Allah, Anas bin Nadar banyaknya kena tikam, seolah-olah dia macam benteng. Tak nak dibenarkan Nabi ditikam, tak nak sahabat member yang lain dibunuh, dia sanggup jadi benteng. Jadi bila mendapat pujian para sahabat yang lain, anak saudaranya Anas bin Malik, dia kata apa? Aku sebenarnya tak pelik menengok badan pakcik aku ni banyak luka, banyak tikaman. Aku tak pelik, sebab dulu sebelum berperang di peperangan Uhud, sebelum nak pergi perang, pakcik aku ada menyebut, inni uajidu rihaha min duni Uhudin. Kata Anas bin Malik, aku pernah dengar pakcik saudara aku Anas bin Nadar sebut, pakcik dah mencium bau syurga yang datang dari arah belakang gunung Uhud. Dia kata kepada anak saudara dia, ni pakcik macam cium bau syurga, wangi betul, yang datang daripada belakang gunung Uhud. Jadi bila orang yang dah bau syurga, dia pergi perang, matlamat dia adalah yang pertama syurga. Apa nak jadi, jadilah. Membujur lalu melintang patah, biar putih tulang, jangan putih mata. Akhirnya dia pergi perang, dia tak fikir dah dunia, dia fikir syurga. Aku nak lawan, lawan betul. Aku nak perang, perang betul. Mati pun tak apa, sebab syurga. Aku dah dibenarkan Tuhan mencium bau syurga. Jadi bila dapat cium, bau cium, bukan tengok, bau cium, Masya Allah, wangi. Jadi melupakan terus bab dunia, berperang kerana Allah, kemudian syahid fi sabilillah. Jadi kata ulama, riwayat ini menunjukkan bahawa memang ada orang di dunia Allah beri kelebihan mencium wangian daripada syurga. Jadi kita hari ini minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan aku menjadi ahli syurga, aku dibenarkan oleh kamu mencium bauan syurga. Jadi lepas ni, kalau kita pergi ke tempat-tempat yang baik, sampai satu saat dan ketika kita mencium wangian yang
menusuk kalbu yang kita rasa Masya Allah wanginya, mudah-mudahan itu wangian daripada syurga. Tapi kata Nabi, dalam banyak-banyak golongan Allah berikan keizinan mencium wangian syurga. Ada golongan yang malang, itu golongan yang untung, banyak untung, belum masuk sudah cium. Tapi ada golongan yang paling malang kata Nabi, iaitu golongan yang tidak diberikan oleh Allah mencium wangian daripada syurga. Dan itulah golongan yang kita nak belajar pada pagi ini. Mudah-mudahan kita tahu. Bila kita dah tahu, kita tinggalkan, kita menjadi golongan yang sebaliknya. Ada beberapa golongan. Yang pertama kata Nabi, golongan perempuan yang mendedahkan auratnya. Nabi sebut nisaun ariyatun kasiyatun, orang perempuan yang berpakaian tetapi seakan-akan tidak berpakaian, iaitu bila berpakaian ketat, sendal, padan, tersekat-sekat. Tak boleh. Kenapa tak boleh da'i? Yelah, kalau akak-akak pakai begitu, Tok Imam tengok, terangsang Tok Imam. Tok Imam tak apa pula dia pakai jubah haramain ketat nampak perut. Tok Imam kalau pakai ketat, kita yang orang perempuan tengok tak terangsang, tapi rasa nak terajak. Itu beza laki dan perempuan. Menengok Tok Imam datang tergedek-gedek pakai jubah ketat, member saiz XL, di bedai jubah anak saiz S, nampak bonjol depan, bonjol belakang terkeluar. Geram pula tengok Tok Imam ni, rasa nak terajang sekarang. Apa sebab? Kerana orang lelaki kurang mendatangkan fitnah. Tapi orang perempuan jangan kata ketat, kadang-kadang elok kita berpakaian tetap mengundang fitnah daripada orang lelaki. Jadi yang pertama kata Nabi, kalau kita nak menjadi golongan yang dibenarkan Tuhan mencium wangian syurga, kena ubah gaya hidup dari sudut pakaian. Menengok pakaian ibu-ibu, akak-akak pagi ni, kira luluslah, labuh, longgar. Itu dalam masjid, ada orang elok dalam masjid dipakai longgar. Menengok kau ni nak, dulu dekat pasar ketat kau pakai, masuk masjid elok longgar kau pakai. Tak ada lah kan, kalau masuk masjid pakai ketat-ketat, malu dengan Tok Imam, segan dengan Tok Zia. Dengan Tok Imam kau segan, dengan Tok Zia kau malu, Tuhan kau tak malu. Tuhan pun faham. Tuhan faham, kau yang tak faham. Elok dia kata Tuhan faham. Tak, Tuhan memang faham, kau yang tak faham. Jadi kita hari ni yang pertama, ubah pakaian. Kalau sudah diubah untuk diri kita, pesan kepada anak perempuan kita, adik-beradik kita perempuan yang lain. Kalau ada anak perempuan, pesan ke dia, kamu pakailah elok-elok, mak ni nak jumpa kamu dalam syurga, kita nak berkeluarga semula dalam syurga. Kalau kamu pakai begini, jangan kata nak masuk, hidup pun tak boleh. Yang pertama, jangan ada berpakaian seperti tidak berpakaian, iaitu ketat. Yang kedua, mumilatun ma'ilatun. Nabi sebut iaitu jalannya lenggang-lengguk bagai itik pulang petang. Kalau menengok akak-akak, tengok member macam itik pulang petang, jangan marah dulu. Kenapa kau jalan lenggang-lengguk? Bukan aku nak jalan begini, kaki gaut. Itu yang melenggang-lengguk. Ada orang begitu, ingatkan dia nak menarik perhatian orang lain. Tidak, rupanya memang sakit kaki. Itu yang tergedek-gedek jalan. Tapi yang kita pelik orang muda, orang tu kita faham, kadang-kadang kat leha 60 lebih jalan begitu sebab sakit teruk kakinya. Itu yang tergedek-gedek macam itik pulang petang. Ini orang muda ni, tingkatan 5, universiti, elok 20-an, 30-an, jalan lenggang-lengguk. Jadi itu tak dibenarkan. Apa sebab? Menarik perhatian, mengundang fitnah sesama manusia. Dan yang ketiga kata Nabi, ru'usahunna ka'asnamatil mukhtil ma'ilah, iaitu orang perempuan yang ada seakan-akan bonggol unta, sanggul di kepala. Menengok ibu-ibu elok rata rambut di belakang, tak ada bonggol-bonggol, eloklah. Begitulah cara berpakaian yang disuruh oleh agama. Tapi kadang-kadang saya menengok orang perempuan tidak ada sanggul ni, kita pun keliru juga, botak ke apa.
Kan tengok orang perempuan ni sebenarnya rambut panjang, tengok mak, adik perempuan, kakak perempuan saya panjang-panjang sampai ke lutut rambutnya, tapi elok pakai tudung tidak berbonggol, menunjukkan adalah cara ni tu. Jadi seperti inilah pakaian yang disuruh oleh agama. Maka bila kita jaga dari sudut pakaian, tidak ketat, tidak ada bonggol unta di kepala, tidak berjalan lenggang-lenggok bagai itik pulang petang, pertama kita sudah lulus. Kita berpindah kepada golongan yang kedua, iaitu orang yang mengkhianati perjanjian damai antara orang Islam dan bukan Islam, yakni kafir zimmi. Daripada Abdullah bin Amru, Nabi bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Sesiapa yang membunuh kafir zimmi, contoh di negara kita kafir zimmi, dia bayar cukai, dia tak larang kita nak datang kuliah, solat jemaah, tidak akan dapat mencium bau syurga. Sesungguhnya bau syurga itu, kata Nabi, dapat dicium daripada jarak 40 tahun perjalanan. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Yang kedua, jangan kita mandai-mandai membunuh orang bukan Islam. Contoh di negara kita, keluar jiran kita sebelah rumah Cina, kita bunuh dia. Terkejut suami kita, yang kau pergi tembak dia buat apa? Suami kita polis, cari pistol, mana pula pistol aku? Rupanya kita ambil tembak orang Cina sebelah rumah. Tak ada bang, dia orang kafir bukan Islam, bunuh sajalah. Jangan. Yang boleh dibunuh kalau dia perang kita, dia halau kita daripada rumah, dia rampas negara kita, dia larang kita nak beribadat, maka bila dia serang kita, kita boleh mempertahankan diri, maka dibenarkan. Ini tiba-tiba elok anak Cina, anak India tu main depan kita, ditembak budak tu. Kenapa kau tembak? Saja dapat pahala. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Jadi orang yang datang ke negara kita yang ada perjanjian damai, walaupun di Amerika, datang duta Amerika datang ke Malaysia buat perjanjian, selama mana awak duduk di Malaysia 3 tahun sebagai duta Amerika di Malaysia, awak dijamin kedamaian, keamanan. Jadi kalau kita marah kepada Amerika, pergi ke duta, suruh dia bagi tahu ke Amerika, jangan buat begitu ke orang Palestin. Itu saja. Kita tak boleh membunuh sesuka hati sebab sudah ada perjanjian damai. Itulah yang dibuat oleh Nabi dulu dengan orang yang non-Muslim. Kerana kita nak menunjukkan kepada mereka, bukan kita yang menyerang terlebih dahulu, bukan kita yang menjajah, tetapi apabila kita diserang ataupun perjanjian itu dicapati ataupun tidak ditepati, maka bolehlah kita menyerang balik. Macam contoh negara di Palestin, khususnya di bumi Gaza, saudara kita diserang dan mereka nak serang balik mempertahankan kawasan dan juga negara mereka, maka dibenarkan. Jangan pula kita kata, dah kau serang balik buat apa, duduk sajalah. Keluar, orang suruh keluar daripada Gaza, keluar sajalah. Jangan. Sebab dalam Islam disuruh kita mempertahankan negara. Kalau mati, bukan mati katak, tapi mati syahid fi sabilillah. Jadi kena faham dalam bab membunuh orang yang bukan Islam. Di negara kita masih lagi aman, damai, masih lagi boleh datang kuliah. Ke ibu-ibu tadi datang, ada seorang Cina, you pergi kuliah, saya tembak you. Rupanya tembak pistol air saja. Itu okey lagi lah, main-main saja. Yang ketiga adalah penuntut ilmu agama yang tidak menggunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebaliknya untuk meraih dunia dan hartanya. Ini peringatan tegas kepada saya yang mengajar ibu-ibu dan juga ibu-ibu akak-akak yang belajar pada pagi ini. Kita mengajar ilmu dan kita belajar ilmu, betulkan niat kerana Allah, bukan kerana ilmu yang kita belajar kita nak tunjuk handal dengan kawan kita.
Kenapa kau rajin datang kuliah? Kawan aku tu ustazah, aku nak berdebat dengan dia. Aku mengaji, biar pandai, esok aku boleh berdebat dengan dia. Dia kata halal, aku nak haramkan apa yang dia kata. Dia kata haram, aku nak keluar dalil yang halal. Dia nak berdebat, dia nak mendapat kemasyhuran dunia supaya orang pandang dia. Maka itu golongan, kata Nabi, yang tidak mencium bauan syurga. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Abu Dawud, ada riwayat Ibnu Majah, ada juga riwayat Ahmad, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, yakni belajar agama, yang seharusnya diharapkan adalah wajah Allah, redha Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya, tetapi dia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapat wangi syurga di hari kiamat. Wal'iyahzubillah. Jadi sama-sama betulkan niat. Saya pun datang mengajar kerana Allah, bukan kerana nasi lemak di belah kiri. Masuk tadi bau nasi lemak dulu, bau cium wangi daripada tempat ni. Tak tahan sungguh. Sebaik bukan Ramadan. Jadi kita hari ni datang belajar, dan saya pun datang belajar, betulkan niat kerana Allah. Biasalah kadang-kadang kita datang kerana dunia, biasalah. Sebab niat kita ni, hati kita ni berbolak balik. Jadi kita kena ubah. Macam saya datang mungkin sebab lain, tapi cuba ubah. Istighfar, ya Allah, aku datang kerana nak sebarkan ilmu. Kita pun betulkan niat, aku datang sebab nak belajar ilmu. Nasi lemak ada juga, tapi nombor 2. Jadi yang pertama, betulkan niat dalam kita nak mempelajari sesuatu perkara. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah golongan yang sombong. Ini yang selalu kita dengar, sombong. Nabi sebut dalam satu hadis, yaqulu ma min rajulin yamutu hina yamutu wa fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin tahillu lahul jannah. Dari Uqbah bin Amir bahawa ia mendengar Nabi bersabda, tidaklah seorang lelaki meninggal dunia dan ketika ia meninggal dunia dalam hatinya terdapat sebiji sawi dari sifat sombong, akan haram baginya mencium bau syurga atau melihatnya. Jadi bila Nabi sebut begitu, ada seorang lelaki dari suku Quraisy bernama Abu Raihanah. Abu Raihanah ni seorang yang suka janguk ataupun suka menyemat. Dia suka apa? Cantik. Kalau laki panggil apa? Kemas lah. Suka baju digosok, rambut disikat, wangi-wangian. Dia suka begitu. Dia sangat kemas punya orang. Jadi bila dengar Nabi duk sebut jangan ada sifat sombong walaupun sebiji sawi kerana diharamkan bau syurga, Abu Raihanah ni berkata, demi Allah ya Rasulullah, saya benar-benar menyukai keelokan, kekemasan dan menggemarinya hingga pada gantungan cemetiku dan juga pada tali sandalku, kasutnya. Jadi dia ni sangat kemas daripada atas sampai bawah, kasut, stokin, baju, rambut semua rapi, digosok, disikat. Jadi tanyalah dia kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau begitu dikira sombong ke? Sebab nak menunjuk pakai baju cantik-cantik, kemas, elok, wangi. Kemudian Nabi bersabda, laisa zakal kibaru innallaha azza wa jalla jamilun yuhibbul jamal. Nabi menjawab, itu tidaklah termasuk kesombongan. Tak. Kalau ibu-ibu pakai baju cantik, kemas, gosok, itu tidaklah masuk dalam bab sombong. Sesungguhnya kata Nabi, Allah itu indah dan suka kepada kecantikan, keindahan. Allah suka kepada kebersihan, kekemasan, keindahan. Akan tetapi walakinnal kibra man safihal haqqa wa ghamasan nas
bi'ainaihi. Akan tetapi kata Nabi, sombong adalah siapa yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia dengan kedua matanya. Jadi kalau pakai baju cantik tapi tak meremehkan orang, datang orang tegur kita terima, itu tak sombong. Ini datang orang tegur, kita pandang remeh, atas bawah. Engkau baju kurung RM30, nak tegur baju kurung 300 aku pakai. Elok engkau tegur orang lain. Aku beli di Mekah, engkau beli di mana? Ekonomi, pasar raya ekonomi. Diam sajalah. Ada orang begitu, dia tengok orang tu, nak tegur aku pula. Dia punya permata pun palsu, nak tegur aku. Jadi jangan datang orang kepada kita, kalau kita terima teguran dan teguran tu betul, itu tanda kita tak sombong. Tapi kalau orang datang, ni makcik nak tegur sikit, kau senyap. Aku ni bawa balik kuliah, banyak otak agama dalam otak aku ni. Kau tak datang kuliah, sepatutnya aku yang kuliahkan kau. Kata budak tu, makcik dengar dulu. Aku tak nak dengar kau cakap. Kau tengoklah pakai baju pun Allah. Jadi kita hari ni sombong. Jadi tak nak sombong dengar. Kenapa kau nak tegur apa? Makcik pakai cantik. Tahu pun. Tapi makcik koyak belah belakang. Iya ke? La ilaha illallah. Patut sejuk semacam aku dengar kuliah tadi. Ekon kat belakang, tu yang tegang urat belakang punya koyak mana? Ni. Oh ya ke? La ilaha illallah. Sebaik kuliah perempuan saja. Kalau laki, temenung member tu. Jadi kita hari ni kalau datang teguran dan teguran tu betul, kita terima, hilang satu sifat sombong. Dan jangan kita meremehkan orang dengan kedua mata. Ini sifat musyrikin Mekah di zaman jahiliyah. Orang musyrikin Mekah disebutkan dalam Quran, mereka bermain mata. Nampak orang Islam macam kita, pandang enteng, pandang remeh. Jadi kita hari ni ada orang dia tak bercakap, dia tak mengutuk mengata orang, tapi main mata. Lalu orang tu depan dia, itu signal nak mengutuk, nak mengata orang. Walaupun dia tak mulakan pembawangan, tapi sebabkan dia main mata, member tu celik, oh dia itulah yang kahwin dulu tu. Iya ke? Iya. Jadi disebabkan mata kita yang menyuruh dia melihat orang tadi, dan dia ada idea nak membawa, kita pun dapat saham membawang. Sebab itu hari ini kata Nabi, kalau kita berpakaian cantik tak ada masalah. Memang itu disuruh agama. Sebab itu kita hari ini pakaian kena bersih, kena cantik, kena gosok. Ibu-ibu yang ada suami, gosok pakaian suami, basuh bersih-bersih. Sebab itu lambang keindahan, kecantikan. Kita hari ni kalau tak handsome tak apa, tak cantik tak apa ibu-ibu. Tapi kalau jaga kekemasan, kebersihan, orang tengok, orang Masya Allah, segak lah. Kan orang tengok kita cantik lah kotun. Apa sebab? Padahal kita tak cantik sangat, tapi sebab pakaian kita bersih, orang dekat, orang suka. Tapi kalau muka handsome, handsome betul, tak mandi, baju tak gosok, gigi kuning, la ilaha illallah. Bila tegur Assalamualaikum, dibalas member tu Waalaikumsalam, lah kuning rupanya, lagi kuning daripada durian. Orang pun tak nak dekat, malas aku, muka handsome, busuk, tak gosok gigi, buat apa? Jadi Islam itu mementingkan kekemasan, mementingkan kebersihan. Dan Islam amat menegaskan jangan ada kesombongan. Sebab biasalah bila kita pakai handsome sikit, cantik sikit, kemas sikit, elok sikit daripada orang, biasalah kadang-kadang timbul sombong. Kita datang kuliah, tengok member sebelah bajunya compang camping, kita siap tak buang tag harga, elok dikeluarkan tag harga tudung. Kau tak potong ke tag harga? Saja nak tunjuk ke member, bukan murah aku beli 1 juta ni, ringgit ke? Rupiah saja. Okey lah kan. Ada orang begitu, cantik dah, handsome dah, tapi menunjuk, itu yang salah tu. Baik, itu yang keempat tentang kesombongan. Jangan ada sombong dalam diri kita. Macam mana nak menghilangkan sifat sombong? Maka tengoklah orang yang lebih susah daripada kita. Kita pakai mewah-mewah sikit, rasa sombong, rasa bangga, terus fikir orang di Palestin, sian orang Palestin. Tengok berita minggu lepas, baju warna biru,
Minggu ni baju biru lagi, maknanya tak tukar baju dah seminggu dah. Masyarakat di Palestin, khususnya di Gaza contohnya, Allah sian. Ada yang bajunya koyak, dah lah sana sejuk, ingatkan ada sweater ke, ingatkan ada selimut ke, tengok-tengok tidur begitu saja. Allah siannya saudara aku di bumi Palestin. Jadi bila kita melihat, mendengar orang yang lebih susah daripada kita, maka kita berpakaian tapi tidak menjadikan bangga, sombong di hadapan manusia yang lain. Tapi kalau kita melihat orang yang lebih daripada kita, bang, tukar bang, nak beli baju lain lah. Kenapa pula? Kan dah mahal baju awak 500 sepasang tu, nak tukar beli yang mana? Member 1000 bang. Jangan tengok dia tu CEO Food Panda, aku ni bawa Food Panda. Dia gaji 10,000, aku 100 saja sehari, dia 10,000 sebulan. Padanlah bini dia 1000 baju dibeli. Jadi kita hari ni tengok suami kita, jangan minta macam-macam, sebab manusia tak suka diminta. Baik, itu yang keempat, jangan menjadi orang yang sombong. Yang kelima, kata Nabi SAW, ini penting untuk kita tekankan, menisbahkan nasab bukan kepada ayahnya. Saya dulu, mak saya cerita, orang dulu selalu mengambil anak, kadang-kadang mengambil adik dijadikan anak, dan menisbatkan, menasabkan kepada bukan ayahnya. Contoh, kita jumpa seorang anak, sian pula budak ni bang, ambil dia bang jadi anak angkat. Ambil jadi anak angkat tak ada masalah, jaga dia. Tapi yang masalah adalah kita binkan dengan suami kita. Contoh namanya Zakwan bin Kamaluddin, suami kita. Itu tak boleh, dia kacau nasab. Kenapa Islam amat mementingkan nasab, keturunan? Sebab dari keturunanlah akan ada pelbagai perkara dari sudut faraid, wasiat, wali bila nak kahwin. Sebab itu Islam amat mementingkan keturunan. Kalau nak dibinkan dengan ayah sebenar, jangan main-main, jangan. Tak apalah, kita dah jaga dia 3 tahun, letak nama abang, Allah pun faham. Allah faham, kamu yang tak faham. Jadi kita hari ni kalau jumpa anak kita jaga, tak ada masalah. Tapi jangan meletakkan ataupun binkan dengan suami kita, sebab dia akan kacau nasab. Jadi bila nak kahwin, orang cari, oh ni bapak dia ke? Boleh jadi wali. Oh ni anaknya ke? Bolehlah faraid, wariskan harta kepada dia. Padahal dia bukan anak kita, dia anak yang kita ambil daripada orang yang mungkin tinggalkan anak di mana-mana. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda, man da'a ila ghairi abihi lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, itu bapa aku tu, padahal bukan bapa dia, tidak akan mendapat bau syurga, padahal bau syurga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Ni kita kena ambil berat. Kalau ada di kalangan keluarga kita dulu, Ustaz, ada adik saya, dia ambil seorang budak tu, dibinkan dengan suaminya, maka tegur dia. Macam mana? Sekarang kita dah mudah, ada JPN, Jabatan Pendaftaran Negara dan sebagainya. Kita pergi selesaikan isu tersebut. Sebab ini suatu isu yang besar, iaitu Nabi bagi amaran tidak akan mendapat ciuman daripada wangian syurga. Tapi kalau kita letakkan lakop ni macam gelaran, contoh nama budak tu kita jaga, kita kata bang, letak bang hujung dia Al-Pucung ni. Apa sebab? Kita kan duk Pucung, jaga dia kat Pucung. Dia ni orang Arab, jumpa dekat airport, Ustaz, balik Mekah daripada umrah, tengok ada budak kecil elok tepi beg tu. Sian pula, saya ni baru balik Mekah, hati lembut, ambil jugalah walaupun hitam. Ambil budak tu, tengok rupanya budak ni negro, entah mana mak bapaknya tinggal, saya ambil buat jadi anak angkat. Lepas tu binkan dengan Abdullah. Cuma hujung tu, Ustaz, nak menghilangkan dia punya foreigner tu, nak hilangkan dia punya overseas tu, tu yang saya letak nama dia, contoh Muhammad bin Abdullah Al-Pucungi.
Sebab duduk pucung Ustaz, jadi orang tengok, oh ni orang Malaysia ni, muka macam Afrika, tak Malaysia ni. Kau tengok nama Pucongi tu, itu tak apa, gelaran tu tak apa. Ada orang duduk macam saya duduk dekat Kelang, Al-Kelangi, boleh. Ada orang duduk mana lagi, Perak, kalau Perak Al-Beraki, tapi tak sampai hati dah pula, uduh mendengar kan. Itu tak ada masalah. Ada orang kan nama letak begitu, Al-Azhari. Kenapa? Sebab belajar di Mesir, dijemput Ustaz Fawaz Al-Azhari. Namanya ke Al-Azhari? Bukan, namanya Fawaz. Azhari tu gelaran, belajar di Mesir. Jadi kalau gelaran tak apa, yang tak boleh bapa tu, nama ayah tu. Sebab itu akan mengelirukan orang untuk mewasiat, nak edar faraid, kalau kahwin wali dan sebagainya. Baik, yang keenam, orang yang merwarnakan rambutnya khusus dengan warna hitam. Kita makin tua makin beruban, ibu-ibu, rambut kita. Saya pun dah ada dah satu dua. Itu yang nampak, tak nampak entah lah. Mana kata dah tua dah kita ni, makin hari makin tua. Dan ada orang dia nak warnakan rambut. Ustaz, saya ni nak kata tua taklah tua, nak kata muda taklah muda, tengah-tengah Ustaz. Tapi Masya Allah, beruban lagi banyak daripada warna hitam. Kalau tengok tu Ustaz, tertukar, ni hantu kat lima ke apa? Kan banyak putih daripada hitam. Suami tengok pun dah tak berkenan, tua dah kau ni, aku lagi muda daripada kau. Padahal suami saya umur lagi tua. Jadi kita nak menarik perhatian suami, nak menampakkan rambut masih lagi muda, boleh warnakan, tapi jangan warna hitam. Itu dari sudut fiqh. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Abu Daud, yakuna qaumun yakhdibuna fi akhir zaman. Pada akhir zaman nanti, kata Nabi, akan ada orang yang mengecat rambutnya, yakni mewarnakan rambutnya, bisawadi, dengan warna hitam, seperti majoriti dada merpati. Mereka tidak akan mendapat wangian syurga, mencium wangian syurga. Jadi kalau kita lihat dari sudut fiqh, kata ulama fiqh, tidak dibenarkan mewarnakan rambut dengan khusus warna hitam. Adapun warna lain, perang, maka itu dibenarkan. Lagi-lagi kalau anak suami kita yang kerja tentera, itu hukumnya sunat. Anak saya ni muda lagi Ustaz, baru keluar universiti, jadi tentera, menjaga sempadan negara. Tapi mungkin sebab keturunan kot dia punya rambut banyak putih daripada hitam, cepat berubah, maka disunatkan untuk mewarnakan dengan warna, supaya tidaklah musuh menengok, sian tentera Malaysia tua-tua dia hantarnya, yang pencen-pencen dihantar jaga negara. Tak ada ke orang muda? Ini jangan kata tembak terajang meninggal orang tua tu. Jadi tentera tengok, alah setakat orang tua jaga negara, aku seorang pergi, tak apa, kau duduk dulu biar aku settle orang tua tu. Tapi kalau dia tengok tentera kita yang jaga-jaga, rambut segar, rambut masih lagi perah, wish, muda betul tentera. Padahal member tu tua dah, 30-40 dah. Jadi mendatangkan kegerunan kepada musuh negara, maka disunatkan. Cuma jangan warna hitam saja. Ustaz, kalau warna biru boleh ke? Kalau gamak buat dah. Takut suami tertukar, ini ayam merak ke apa? Depan perang, belakang biru, ada merak ke rumah ni? Kalau gamak silakanlah. Selalunya orang tak gamak, orang buat warna perang okey lah. Jadi kita hari ni jangan berwarnakan rambut. Macam kita orang perempuan, akak-akak ibu-ibu tak ada masalah, kita dah tua dah, suami faham, tak apalah kau tak payah warnakan, abang pun dah beruban. Abang tengok kau, ingat kematian. Kau tengok abang, ingat kematian. Tapi kalau tengok kau muda-muda, takut lupa kematian, ingat dunia daripada mati. Jadi tak apalah, biar sajalah beruban, kita pun dah tua. Okey, orang tua tak ada masalah. Ini orang muda, kadang-kadang dia tengok member dia, dia segan, mak, adik punya rambut banyak ubat, pergi universiti, orang ingat pensyarah. Apa sebab? Beruban rambut kau di pensyarah ke? Saya student, saya pelajar lagi lah, ingatkan pensyarah, dah beruban di kepala. Jadi anak kita malu kadang-kadang, segan nak datang kuliah. Itu yang ponteng semacam.
Jadi dia warnakan rambut, tapi pesan ke dia, kau warnakanlah rambut, tak nak segan, warnakan rambut, tapi jangan warna hitam. Baik, itu larangan kepada orang yang berwarnakan rambut, kerana Nabi bagi amaran tidak dapat mencium wangian daripada syurga. Yang ketujuh adalah, ini yang penting juga, wanita yang meminta cerai tanpa alasan. Orang zaman sekarang kalau tengok tak macam zaman dulu. Tengok ibu-ibu, Masya Allah, tak kahwin bertahun-tahun, berpuluh-puluh, elok rumah tangganya. Tapi kita hari ni yang pelik, kahwin sekejap 2-3 tahun bercerai. Yang paling pelik, wanita minta cerai. Abang, ceraikan saya. Dah kenapa pula? Semalam nak tengok Gegar Vaganza, abang tak bagi. Abang tengok bola Terengganu lawan JDT, hai, saya nak minta cerai. Kusut saya macam ni bang, malam-malam tengok bola, ceraikan saya. Itu tak boleh lah, tiba-tiba pula nak minta cerai. Sepatutnya minta beli TV lain. Abang ni kaki bola saya tahu, hari-hari ada bola. Kalau bukan Piala Malaysia, Piala Dunia, Piala negara lain, macam-macam tengok. Abang nak tengok bola, tolong belikan saya satu TV. Kecil pun tak apa bang, nak tengok Gegar Vaganza. Saya ni otai masih berbisa. Saya ni otai masih berbisa bang. Saya nak asah suara saya menengok kepada Gegar Vaganza tu. Jadi kita biasalah. Jadi kita nak yang gelak kuat dia tu lah otai tu. Yang gelak paling kuat dia lah paling otai tu. Ustaz jangan itu Ustaz, gurau saja. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad, Nabi bersabda, ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau syurga haram baginya. Jadi kita hari ni jangan mandai-mandai, jangan suka-suka minta cerai dengan suami. Tapi kalau alasannya kukuh, itu dibenarkanlah. Nafkah Ustaz dah bertahun-tahun tak dibaginya, nafkah tak nak bagi, kahwin nak. Jadi kita hari ni itu dibenarkan. Pergi ke jabatan agama, ada dia punya prosedur, boleh kita minta cerai. Suami kita tak pulang-pulang tanpa ada pemakluman, dah 3 tahun tempoh yang lama, mana suami saya Ustaz, saya duduk seorang ni. Maka itu adalah perkara-perkara yang dibenarkan untuk kita meminta cerai. Tapi kalau kita minta dek kerana alasan yang tak berapa kukuh, dari sudut mahkamah pun tak dibenarkan. Datang mahkamah, saya nak cerai lah. Kenapa? Suami saya berdengkur macam kapal di tengah laut, tak boleh tidur saya. Itu boleh bincang. Itu boleh bincang. Itu bukan mendatangkan mudarat. Mahkamah tanya balik, setakat ni dia bagi rumah tak? Rumah ada. Rumah awak ada berapa tingkat? 3 tingkat. Berapa bilik? 10 bilik. Lah, apa masalahnya? Awak tidur tingkat 2, dia tidur tingkat 3. Masalahnya tingkat 3 tak ada aircon. Turun tingkat 2, suruh dia naik tingkat 3. Tukar bilik. Cakap elok-elok bang, saya ni bukan apa bang. Saya kalau dengar abang berdengkur terkejut saya bang. Saya ada sakit jantung. Baik abang tidur bilik atas. Jadi kita bincang elok-elok. Jangan kita mandai-mandai nak minta cerai, sebab takut menjadi golongan yang diharamkan mencium bau syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau contoh suami kita gila, suami saya Ustaz bukan gila harta dah, dulu gila harta boleh tahan lagi, ini gila betul Ustaz, pakai baju tak pakai seluar, itu boleh lah. Itu boleh lah bincang, jumpa dengan orang keluarga dia, ni mak ayah saya. Kan? Jangan digelakkan. Jangan digelakkan. Memanglah tak pakai seluar Ustaz, member baru keluar daripada tandas. Itu bukan gila lagi, itu terlupa. Biasa orang tua kadang-kadang aku ingat dah pakai seluar, rupanya tak pakai lagi. Siap Ustazah, menangis Ustazah. Aduh, siap Ustazah kita. Tersedap member tu. Allahu Akbar. Iyalah kan. Gelak-gelak dulu. Allahu Akbar. Sedap membahan suami agak-agak dia tengok ke tidak ni. Kalau tengok tak ada rumah kita. Jadi kita kadang-kadang tengok
asbab yang munasabah lah, ya. Lagi-lagi kita bila dah tua biasalah minta air teh, kadang-kadang cawan sampai teh tak sampai. Dah tua, dia punya elemen lagi sikit. Jadi kita hari ni kalau nak minta cerai, kena pergi Jabatan Agama, tengok asbab, tengok sebab yang dibenarkan. Kalau dibenarkan, insya-Allah kita selamat daripada menjadi wanita yang diharamkan mencium wangian syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah ibu-ibu, saya minta diri dulu, ada kerja yang perlu diselesaikan. Jadi itulah 7 golongan yang mudah-mudahan kita belajar, kemudian kita cuba jauhkan supaya menjadi golongan yang disebutkan di awal tadi, dapat mencium wangian syurga dan tidak menjadi golongan yang diharamkan oleh Allah untuk mencium wangian syurga. Wallahu a'lam. Jadi apa yang baik, marilah sama-sama kita amalkan, yang tak baik sama-samalah kita tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang bukan nama ayah kat tu kan. Macam mana cara nak tegur orang ni kan? Oh, nak tegur tu. Sebenarnya buat nama ayah dia sendiri. Begini, yang pertama kalau kita takut, dan yang kedua tak ada ilmu. Kang kalau disuruh dia tanya balik, kita kang tengah-tengah. Betul juga. Tengok-tengok kita pun tak apalah, ikut kau lah. Jadi cara kita YouTube cari video tentang ustaz yang cerita tentang menasabkan nama anak dengan nama orang lain. Jadi kita cari, kalau video dah cantik, kita forward kepada dia. Forward, ni lihat, aku ni dengar satu ustaz, dan carilah ustaz yang famous kan, Ustaz Azhar Idrus, barulah dia dengar. Ini kalau ustaz yang tak mana-mana, siapa kau tanya? Dia tak kenal. Jadi cari yang famous, kau tengok. Jadi bila dia dengar, oh ya ke, Allahu Akbar, aku tak tahu. Tak apa, kalau kau dah tahu, kau pergilah Jabatan Pendaftaran Negara. Tak boleh ini, bukan apa aku siang kat kau, tak cium bau syurga kelak, contoh. Jadi cara dia begitu. Akak-akak yang pertama terangkan, kalau kita faham lah, takut nanti kan dia tanya balik, kita pun tengah-ngah. Jadi cara terbaik, kongsi video ni. Ada video, kau kenal tak ustaz ni? Takkan tak kenal. UAI ni member sekolah dulu ni. Tiba-tiba member dia pula. Elok benar lah member kau tu. Cuba tengok member kau cakap apa. Oh ya ke? Jadi mudah-mudahan dia dapatlah satu penerangan, dan kemudian dia selesaikan masalah tersebut. Boleh tak? Okey, ada lagi soalan ibu-ibu? Ustaz, apa hukumnya orang suka jahit? Ada orang datang, ada dia yang ketat lagi, dia suruh ketat lagi. Masya Allah. Jadi kita hari ni, yang pertama orang datang ke kedai kita, jangan kita banyak tanya, ni untuk siapa? Engkau saya siapa? Kau nak pakai bila? Jangan tanya. Kita jahit saja. Kalau kita tak tahu, maka kita terlepaslah. Oh, dia jahit ni mungkin untuk anak dia. Oh, dia jahit ni mungkin sebab dia dah kurus, dulu badannya besar. Oh, dia jahit mungkin nak pakai di rumah, suaminya nak menengok dia. Jadi kita jahit sajalah. Tapi kalau dia kata, kalau kita tanya kenapa kau nak jahit, tak adalah makcik nak bagi kecil, baru nampak ramping, baru nampak ni. Jadi kita menyokong apa yang dia suka. Jadi kita hari ni orang datang hantar makanan, kita makan sajalah. Tengok ada halal, makan sajalah. Jangan kita kaji, ini betul ke halal tak halal, pergi pula JAKIM, ketuk pintu pengarah JAKIM. Jangan. Apa yang datang kepada kita, contoh makanan, ada tulis halal, JAKIM, makan. Orang datang hantar nak jahit baju, jahit saja. Jangan kita banyak bertanya. Boleh? Wallahu a'lam.